Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasalil ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarah musfaran summa yakunu hutamah wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard mu'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani adam biqadri mailika ila dunya wa mahabbati min qalbik fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahidin abadah. Ya bani adam tawarra ta'rifuni wa tajawwa tarani wa tajarrad li ibadati tusilu ilai wa akhlis minar suka mahabbati wa tafarrag li dhikri adhkuruka 'inda malaikati. Ya bna adam fi qalbika ghairullah wa tarju ghairallahi ila mata taqulullahu ta'ala wa takhafu ghairallah walau arafta haqqan lama kama hama ghairullah walam takhaf illallah walam tufattir lisanaka an dzikrillah fa innal istighsala 'anil israri bitaubatil kadhibin. Ya bani adam law khifta minan nar kama khifta minal faqr la aghnituka min haitsu lam tahtasib. Ya bani adam walau dhaghibta fi jannah kama targhabu fid dunya as'atuka fi darain walau zakartumuni kama yadhkuru ba'dukum ba'dan lasallamat alaikumul malaikatu bukratan wa asiyya walau ahbabtum ibadati kama tuhibbuna dunya la akramtukum karamatal mursalin la tamla'u qulubakum bihubbud dunya fadhawaluha qarib. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Hadid bermula daripada ayat 20 sehinggalah ayat ke-23 yang bermaksud, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu permainan, senda gurauan, perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kamu dalam membanyakkan harta kekayaan dan anak keturunan, seibarat hujan yang tanam-tanamannya mengkagumkan para petani. Kemudian tanam-tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat kelak ada azab yang keras bagi pendusta dan ampunan Allah bagi mereka yang beriman. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan-kesenangan yang palsu, hanyalah kesenangan-kesenangan yang menipu. Maka berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya.
Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki, dan Allah mempunyai kurnia yang amat besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz, sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya kesemuanya itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak merasa terlalu bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu, dan agar kamu tidak terlalu rasa gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap golongan manusia yang sombong lagi membangga-banggakan diri mereka. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab Himpunan Hadis Qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-31 yang bermaksud, wahai sekalian umat manusia, sejauh mana engkau cenderung kepada dunia dan sejauh mana engkau cenderung kepada mencintaiku, maka sekadar itulah darjat-darjatmu di sisiku. Kerana sesungguhnya tidak aku campurkan antara cinta kepada dunia dan cinta kepadaku dalam hati seseorang untuk selama-lamanya. Wahai manusia, jauhilah sekalian maksiat, maka engkau akan mengenali aku, dan berlaparlah supaya engkau dapat melihat aku, dan beribadahlah kepadaku semata-mata kerana aku, supaya engkau sampai kepadaku, dan sucikanlah amalmu daripada segala macam bentuk riak, supaya aku pakaikan engkau dengan cintaku. Lapangkanlah waktumu untuk mengingatiku, supaya aku mengingatimu pula dan menempatkan engkau di sisi para malaikatku. Wahai manusia, jika di dalam hatimu ada sesuatu selain dari Allah, maka engkau akan mengharap sesuatu yang selain Allah. Maka sampai bilakah engkau berkata bahawa Allah itu maha tinggi, tetapi engkau takut kepada yang selainnya? Seandainya engkau tahu yang sebenar, nescaya tidaklah engkau gelisah disebabkan yang selain Allah. Tidaklah engkau takut kepada yang selainnya. Tidak ada senjang lidahmu daripada menyebut nama Allah. Sesungguhnya kebinasaan ke atas orang-orang yang sentiasa bertaubat dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang yang pembohong. Wahai manusia, sekiranya engkau takut kepada neraka sebagaimana engkau takut kepada kemiskinan, nescaya aku akan memberi kekayaan kepadamu dari jalan yang tidak dapat engkau jangkakan. Wahai manusia, sekiranya engkau suka kepada syurga sebagaimana engkau suka kepada dunia, nescaya engkau kuberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Seandainya kamu mengingati aku sebagaimana kamu sentiasa mengingati antara sebahagian kamu dengan sebahagian lain, nescaya para malaikat mengucap salam kepadamu pagi dan petang hari. Kalaulah kamu cinta kepada pengabdian terhadapku sebagaimana kamu mencintai dunia, nescaya aku muliakan kamu sebagaimana kemuliaan yang diperolehi oleh para rasul. Oleh itu, jangan sekali-kali kamu penuhi hatimu dengan cinta akan dunia, sebab sesungguhnya cinta dunia ini akan hilang hanya sekejap mata sahaja. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan keizinan oleh Allah dapat lagi kita terus menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah merupakan satu peluang. Hidup adalah merupakan suatu modal. Peluang dan modal kita ini kita pergunakan semakin hari semakin berkurangan, semakin hari semakin berkurangan, dan semakin hari semakin berkurangan. Perjalanan hidup kita jauh. Perjalanan hidup akhirat merupakan satu perjalanan jauh, merupakan satu perjalanan yang panjang, merupakan satu perjalanan yang sebegitu sukar. Apa yang diperingatkan oleh Tuhan yang mentadbir 7 petala langit, 7 petala bumi, hari kiamat adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah.
Hari kata Allah, bila mana seseorang sama sekali tidak akan berdaya upaya untuk menolong, untuk membantu orang lain. Tuhan yang takdir, yang mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi, beritahu kepada kita bahawa susah dunia ni masih lagi ada orang menolong. Tapi susah pada hari akhirat, kata Allah, merupakan suatu kesukaran yang sebegitu sukar. Suami tak boleh tolong isteri, anak tak boleh tolong ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya. Sahabat andai tak boleh nak tolong. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah wal amru yauma idzin lillah. Untuk itu alhamdulillah pada malam ini kita dapat memulakan kuliah setelah lama. Insya-Allah kita bercuti, tuan-tuan. Hari ini kita dapat meneruskan kuliah. Apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan, saya mengibaratkan dalam kuliah subuh saya di Batu Pahat tadi, dunia ni bila Nabi kata ibarat ladang, dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ni ibarat darul mazra'at, dunia mazra'atul akhirah, ladang. Dan ladang yang kita pilih seakan-akan kita duduk kat bumi ni, tuan-tuan, kita ada ladang yang begitu luas, sekitar lebih kurang 63 ekar mungkin. Maka daripada tanah yang kita milih tu, kita kena tanam, kita kena bertanam sebanyak mana yang kita terdaya, sebanyak mana yang kita termampu. Ada dari kalangan kita dah habis 60 tahun, 60 ekar tu habis dah. Dan ada masanya pula bila ladang kita tanam ini, kita tak tahu yang mana satu akan bertunas, yang mana satu akan bercambah, yang mana satu akan mendatangkan hasil faedah. Maka tanamlah daripada bumi yang subur. Kita tanam tanah kita ni dengan tanam-tanaman. Sebegitu juga dalam masa-masa Allah bagi kepada kita ni, masa untuk sesuai. Ada masanya kita berpuasa, ada masanya kita disuruh tunaikan haji, ada masanya disuruh kita buat korban. Masa-masa itu tadi masa-masa yang sesuai untuk kita melakukan amal ibadat. Di antara banyak yang kita tanam ini, kita tak tahu yang mana satu akan bertunas, yang mana satu akan bercambah, dan yang mana satu akan mendatangkan hasil faedah kepada kita nanti. Kalau saya sebut pagi tadi, saya tanam tebu sekitar 4,5 ekar, luas 3 guni, 4 guni. Jadi sebanyak-banyak yang ditanam tadi, hanya serumpun sahaja yang hidup, yang lain dibelasah oleh lembu kaki pendek. Jadi serumpun tu hidup, dapat makan kan. Jadi saya duduk termenung. Begitulah amal kebaikan kita ni. Kita tak tahu yang mana satu Allah Ta'ala akan terima dari amal kita. Mungkin kerana buang tai cecak tu kita Allah terima, pergi masjid, pergi surau tu Allah terima. Kita tak tahu yang mana satu bertunas, yang mana satu bercambah. Sebegitu juga kata almarhum ni Aziz Nikmat, dalam pada mana kita melakukan amal ibadat ini, ibarat mana kita memasuki peperiksaan. Habis sahaja kita menjawab, maka kertas kita ni akan dikutip oleh pemeriksa. Pemeriksa akan kutip, bawa tanda. Kita tak tahu lulus ke tak lulus. Sama juga sembahyang kita ni, kita tak tahu Allah terima tak terima. Puasa kita ni kita tak tahu Allah terima tak terima. Kerja kita buat berpandukan kepada kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Bidayah. Barang siapa yang nakkan kebaikan hidup di dunia, nak kebaikan hidup di akhirat, serta mendapat rahmat Allah, kata Imam Ghazali, kena ada pada di 5 perkara. 5 benda tu kena ada, kata Imam Ghazali. Yang pertama, kata Imam Ghazali, kena ada pada di ilmu. Ilmu tu perlu ada. Kalau tak ada ilmu, maka tak jadi apa. Ilmu ni ibarat macam minyak lah, tuan. Lagi minyak ada, makanan bagi rohani kita. Tadi subuh saya semayang di Batu Pahat, agak ramai, tuan. Alhamdulillah, seronok, ramai kembali. Tapi setengahnya tak mula tempat, tuan-tuan ni saya ucapkan tahniah lah, tuan-tuan. Dalam mua agaknya ni surau pertama kuliah agaknya, surau lain belum mula lagi. Mudah-mudahan saya doa kepada Allah, tuan-tuan yang berada dalam surau ini, pengurusan surau ini, Allah memberkati tuan-tuan, beri kesihatan,
bagi ketetapkan iman dan masukkan tuan-tuan ke dalam majlis, dalam syurga Allah atas kecintaan kita dalam majlis-majlis ilmu. Kerana apa? Semalam ada masjid yang dah offer ramai masuk. Jadi daripada tawaran 400 orang diberi kebenaran, kata jawatan kuasa tu 400 tu pun tak penuh orang, Ustaz. Tak penuh juga, tak datang juga orang. Sebab orang dah suka PKP. Bahawa orang dah suka tak pergi masjid, dah boleh semayang dekat rumah, maka tak penuh juga orang semayang semalam, Ustaz kata dia. Jadi sebegitu juga waktu. Jadi saya kata beginilah, kalau hidup kita ni tuan-tuan, dia perlukan makan. Jasad kita ni dia perlukan makan, nasi, air dan sebagainya, perlu makanan. Jasad kita perlu makanan, maka rohani begitu juga. Sebab itu setengah tempat kadang-kadang kita jumpa orang badan dia besar, dia makan dekat 7 pinggan sehari, tapi untuk pergi masjid, pergi surau tak boleh pergi. Kadang-kadang orang kita tengok badan dia kurus saja, tapi dia boleh pergi semayang berjamaah. Itu bezanya, kerana rohani dia lapar dengan rohani yang kenyang. Sebab tu di samping kita beri makanan kepada jasmani, kita kena beri makanan kepada rohani kita, iaitu iman, ilmu kita ni kena tambah. Iman kalau nak bertambah, kena tambah amal. Amal nak tambah, kena tambah ilmu. Dia begitu saling berkait di antara satu sama lain. Jadi bukan yang kurus itu badan, tapi yang kurus itu adalah iman. Berdasarkan apa yang Allah firmankan, innama ya'muru masajidallah iman amana billahi wal yaumil akhir. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat pergi masjid, kita dapat pergi surau, dan kuliah dapat jalan seperti mana khabarnya biasa. Semalam di Batu Pahat dah mulakan. Walau bagaimanapun kita jaga, tuan. Ada orang kata kita takut dengan macam-macam pertanyaan orang tanya. Jarak sembahyang, kenapa dijarakkan? Lalu saya kata, kenapa sembahyang jemaat 4 orang, ada yang 12 orang, ada yang 40 orang? Kalau jawapan yang mudah, kita jawab ialah senang aja. Itu kita ikut apa yang mufti beritahu, habis itu. Tapi kalau nak belajar sikit, tinggi sikit, dia hukum agama ni dia berubah sikit, tuan-tuan. Hukum agama khususnya bab hukum fiqh ni dia boleh berubah. Contohnya begini, kalau kita ambil air sembahyang, basuh kali yang pertama tu hukum dia wajib, tapi basuh yang kedua hukum dia sunat, basuh yang ketiga hukum dia sunat, basuh yang keempat kalau air tu air sendiri hukum dia makruh, basuh yang kelima kalau air tu air surau, air masjid, hukum dia jadi haram, kerana itu hak ramai, tidak kira membazir. Sebab itu dia boleh berubah, hukum tu dia boleh berubah. Kita sembahyang kena berdiri, satu daripada rukun sembahyang berdiri. Tapi dalam keadaan darurat, kita sakit, uzur, maka kita boleh duduk. Isteri kita, bila kita akad nikah, maka dia halal bagi kita, dia halal bagi kita kerana dia isteri kita. Tapi ada masanya ketika diharamkan, khususnya pada bulan Ramadan, pada waktu siang hari, dalam keadaan dia berpuasa, ada masanya diharamkan, tak boleh. Sebegitu juga tuan-tuan, makan daging babi itu hukum dia haram, tak boleh dimakan. Tapi musim darurat, maka diharuskan kita boleh makan daging babi, tapi jangan sampai kenyang pula. Sedap pula babi ni, tambah lagi 7 ketul. Celah-celah itu ada juga orang bertanya, nak sembelih ke tak babi ni, Ustaz? Kalau nak bodoh pun jangan sampai bodoh ke pangkal lah, sikit-sikit cukup lah. Tak payahlah sembelih kan. Babi, benda babi, benda gitu. Jadi ini hukum agama kena faham. Dia boleh, khususnya dalam bab hukum-hukum fiqh ni, dia boleh berubah. Dan orang lelaki disuruh sembahyang berjamaah di masjid, di surau, sehingga Allah rakamkan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya sahaja orang yang boleh memakmurkan masjid Allah ni ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman hari akhirat. Allah rakamkan dalam Quran. Punya hebat ni orang yang nak pergi masjid, pergi surau ni, yang pergi mengimarah ke masjid, Allah rakamkan sebagai orang yang beriman kepada Allah.
Jadi kita memang nak pergi sangat masjid, nak pergi sangat surau, sampai masa diberi kebenaran, alhamdulillah ada orang tak ambil kisah pun. Allah rakamkan sebegitu sekali. Jadi dalam bab ini tuan-tuan, lepas tu kita kena faham dalam situasi sebegini, hukum-hukum ini dia khususnya bab hukum fiqh ni dia berubah tadi. Untuk itu alhamdulillah setelah lama kita cuti tak dapat duduk majlis ilmu, hari ni kita dapat lagi duduk majlis ilmu. Kata Imam Ghazali, siapa nakkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, mendapat rahmat Allah, dia kata dia kena ada 5 benda dalam hidup dia. Yang pertama, dia kata dia kena ada ilmu. Ilmu tu kena ada. Belajar khusus-khusus bab perkara-perkara yang berkaitan dengan agama tu sendiri. Belajar bab agama, khususnya ilmu agama yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan kedua, kata Imam Ghazali, dah ada ilmu, dia kena ada amal. Kalau ada ilmu tapi tak beramal, semacam pokok yang tidak berbuah. Ada pokok tapi tak ada buah, itu je buang daun saja. Dia kena ada amal. Yang ketiga, dia kena ada ikhlas. Amal kalau tidak ada ikhlas, maka dirugi, penat aja. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal yang mereka pandang baik lalu terbuang sebegitu sahaja. Penat, macam kita tanam tadilah. Tanam mati. Tanam ditimpa banjir. Penatnya bertanam. Tanam dia bedal dik babi. Lembu kaki pendek aja penat. Sebegitu juga ada amal-amal kita ni yang menjadi tersia-sia. Kena jaga daripada hasad, riak, ujub, takbur dan sebagainya tadi. Kena ada ikhlas. Dan yang keempat, kata Imam Ghazali, kena ada takut. Terima ke tak terima aku ibadat ni, aku semayang ni, Allah terima ke tak terima. Kan, terima ke tak terima, kena ada rasa takut dalam hati kita ni, rasa takut Allah terima tak. Mayang kita ni macam kita kerja lah, dapat tak gaji, dapat tak gaji, kan, sadar-sadar dapat bantuan 1000 lebih kan, untung. Dalam bab COVID ni, kalau tuan-tuan tengok, saya buat dengan sahabat saya kata, kawan tadi pagi tadi, manusia kita akan tengok 3 keadaan selepas COVID ni. Adakah dia statik macam tu aja, tak pergi masjid, ataupun dia jadi luput terus tak pergi masjid selama-lamanya, atau dia menjadi lebih baik. Dia menjadi lebih baik selepas COVID ni tuan, dia lagi nak pergi masjid lagi kan. Sebab seperti mana saya sebut awal tadi, ada yang dah dapat kebenaran tapi masjid tu masih kosong, tak, orang tak datang semayang sebab dah lama lemak duduk rumah. Kemudian yang ketiga, menjadi bertambah baik pula, bertambah baik. Jadi saya membaca kepada tuan-tuan seperti mana ayat yang dibaca semalam dalam khutbah jemaat, ayat 155 daripada surah Al-Baqarah, yang menceritakan tentang Allah datangkan kepada kita manusia ini ujian. Hidup ini semua orang ada ujian. Allah kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji di antara kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amal. Bukan lebih besar pangkat, lebih tinggi jawatan, bukan cantik, handsome, rupa parah, ni bukan. Tapi nak tengok kita ni lebih, siapa di antara kita yang lebih baik amalan-amalan kita. Allah akan uji. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita ambil kaedah sebegitu tuan-tuan. Maka insya-Allah kita musim PKP ni kuliahnya tak panjang kapannya, sampai pukul apa? 10.30. Pukul apa? 9. Ya ke? Kalau semalam dekat Batu Pahat sampai, ialah lebih kurang dia kata isyak, berhenti Ustaz, saya minta sanggup 5 minit lagi pasal lama tak kuliah ni tuan. Ni bagi orang yang suka tu tuan. Orang yang tak suka ni 5 minit dia rasa macam 5 jam. Tu benda-benda yang sebegini. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kena ada takut dan kena ada berharap. Takut amal kita ni tak, Allah Ta'ala tak terima, dan berharap-harap supaya Allah terimalah. Ya Allah, kan kita tengok imam kita baca doa tadi kan, berharap-harap supaya Allah beri kesembuhan, keselamatan kepada negara. Sebab kita tak nak, memang kita tak teringin nak masuk neraka Allah. Dalam kuliah subuh saya sebut tadi tuan-tuan, semua daripada kita seusia sebegini, mungkin kita dah ada tempat yang kita nak tuju, kita dah tahu ke mana kita nak pergi.
kan, syurga ke neraka. Jangan umur dah 50 ni masih tak tahu mati nak masuk mana, tak pastilah. Ni buang terbiaklah jawab dia. Kita dah tahulah kita nak ke mana, insya-Allah nak ke syurga. Bila nak ke syurga, siapa yang ikut jalan yang betul, insya-Allah disampai ke destinasi yang nak ditentukan. Yang ditentukan tadi, insya-Allah dia akan sampai kalau dia ikut jalan-jalan yang betul, yang melandaskan kepada ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pilih daripada Al-Quran ni tuan-tuan, dalam musim-musim wabak coronavirus ni kita tengok. Kalau semalam saya sentuh pasal orang tak percaya dulu benda-benda yang begini, sekarang hari ni Allah Ta'ala uji dengan virus sebegitu. Virus sebegitu, bagaimana kita menghadapi benda-benda yang sebegitu. Itulah menceritakan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata, ketahuilah kamu bahawa sungguhnya kehidupan di dunia ni, kata Allah, hanyalah satu permainan, senda gurauan, main-main, benda yang berulang-ulang. Wabak satu wabak, habis ni wabak ni, harap-harap tempat kita habislah. Tapi kadang-kadang sesetengah orang lebih takut wabak ni daripada ketentuan-ketentuan Allah. Ayat yang telah kita baca tadi ialah ayat yang menceritakan berkaitan dengan setiap bencana yang menimpa di bumi. Adik saya musim awal yang pertama pada kita kuliah akhir kat sini, meninggal dunia tu. Meninggal dunia. Ialah kita tengok tu bagaimana beberapa orang sahabat-sahabat saya pun meninggal dunia pada awal-awal musim tu tadi kan. Tapi itulah ketentuan Allah. Macam mana itu kita kena faham dalam bab ketentuan Allah. Kita tak boleh rasa tu bahawa kehidupan di dunia ni, kata Allah, hanyalah satu permainan, kemudian senda gurauan, main-main, senda gurau, bergurau-gurau senda, perhiasan, kata Allah, hiasan rumah, diri, anak beranak, saudara mara, adik-beradik, banyak harta, saling berbangga, banyaknya anak, harta, kekayaan, rumah besar, kekayaan besar, saling bangga, banyaknya anak keturunan, kekayaan, banyaknya anak keturunan. 5 tu je. Kesemuanya, kata Allah, seibarat hujan. Perumpamaan yang Allah Ta'ala beri untuk manusia renung ibarat hujan. Bila turun dari hidung langit, maka bumi ni akan jadi segar bugar, menghijau, cantik. Tak lama, seminggu, 2 minggu, pokok ni jadi kering, daun ni kuning, hancur, mati, masuk bumi. Maka semua sama dengan manusia. Semua dalam ayat ke-20 ni Allah kata, dekat belakang nanti hidup di dunia ada lagi satu kehidupan. Iaitu makna kehidupan ni sebenarnya senda gurau, ia banyak saling berbangga, banyaknya harta, saling bangga, banyak tu seibarat hujan yang tanam-tanam mengkagum, tak lama dia kering, hancur. Sama juga manusia, dia tua. Seperti mana selalu saya kata, kita tidak mampu menahan matahari daripada terbenam, dan kita tak mampu menahan matahari daripada terbit. Tak boleh menghalang matahari dia terbit. Kita tak mampu menahan malam dari datang, kita tak mampu menahan siang daripada datang. Sebegitu juga kita tak mampu menahan usia kita dari bertambah sehari ke sehari, dan sebegitu juga kita tidak mampu menahan daripada kembali kepada Allah. Allah ingatkan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Cuba kita tengok bagaimana hebatnya Quran. Demi sesungguhnya, kata Allah, kamu akan datang kepadaku, kamu mesti akan datang kepadaku pada hari kiamat nanti, sendiri-sendiri, seorang-seorang. Dan kata Allah, kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang aku dah bagi. Banyak kita ambil pengajaran dia. Kalau orang kita ni ambil pengajaran, setiap benda yang berlaku ada pengajaran dia. Covid ni ada pengajaran dia bagi orang yang nak ambil. Bagaimana kekuasaan Allah, mereka yang begitu sombong, angkuh. Itu je cukup, virus yang tak nampak dilihat dengan mata je. Kan bagaimana? Kan kita pujilah tempat kita ni, alhamdulillah, Malaysia ni alhamdulillah tuan-tuan. Kan dapatlah kita, mudah-mudahan benda-benda yang begini kita dapat dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kan
Kami datangkan begitu, kada ujian-ujian yang sebegitu, kata Allah, supaya manusia ni kembali kepada Allah, rujuk kembali kepada Allah, taat melaksanakan, saling berbangga, banyaknya harta, saling bangga, banyaknya keturunan. Ibarat hujan yang tanam-tanamnya mengagumkan para petani, kemudian tanam-tanaman itu menjadi kering. Cuma di akhirat ni ada dua, satu azab yang keras, ampunan dan keredaan Allah. Siapa yang dapat azab yang keras, payah. Baik itu hidup adalah kesempatan. Jangan persiakan masa kita. Hidup ini adalah modal. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah modal yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Dan ada orang begitu sahaja tetap dalam keadaan-keadaan itu. Ada orang yang dalam keadaan musim COVID, saya panggil Toyota Corona. Dalam bab ini kan begitu sangat sekali kan pengajaran yang tak ambil pengajaran tadi. Soal hidup susah ke Ustaz? Saja pening. Ayat tadi baca yang dia kata, kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang aku dah bagi. Saya tengok sendiri dalam depan mata kita. Cuba kita tengok adik-beradik kita, saudara mara kita yang telah pergi meninggal dunia. Apa yang dia bawa masuk kubur bersama dia? Rumah dia bawa, kereta dia bawa, motor dia bawa, duit dia bawa. Apa yang dia bawa? Nak tengok betapa hebatnya kalam Allah, yakni Al-Quran, beri ingat kepada kita. Dan belakang hidup ni ada dua lagi, ada lagi kata Allah, kehidupan tu di belakang tu ada lagi azab yang keras, ampunan serta keredaan Allah. Dan ingatlah kamu bahawa kehidupan di dunia lain tak lain dan tidak bukan dan merupakan, dia kata, kehidupan yang palsu, menipu. Maka berlomba-lombalah untuk kamu mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang kafir tak dapat. Dalam keadaan COVID ni tuan-tuan, minta maaf cakap lah tuan-tuan, minta maaf cakap, saya katakan tadi, kita takut kepada wabak tu tadi. Tapi jangan sampai kita takut kepada wabak tu lebih daripada kita takut kepada Allah. Rosak akidah kita tuan. Benda ni datang kita berusahalah, seperti mana kita buat penjarakan tadi, kita buat penjarakan dan sebagainya, beberapa usaha kepada kita. Walau bagaimanapun itu semua kehendak ketentuan Allah. Setelah kita berusaha, jangan kita pergi pula jumpa orang yang kena tu kita nak tunjuk maco. Meninggal kita berusaha. Tapi kalau nak kena tuan-tuan kan, bila ada orang mengadu sakit sana sakit sini, saya tanya, dia kata, awak dulu memang ada cita-cita ke masa tua nak kena sakit lemah jantung? Ada tuan-tuan kat sini yang sakit buah pinggang? Ada ke tuan-tuan masa cita-cita zaman muda dulu memang nak kena sakit buah pinggang? Ada ke? Ada ke tuan-tuan yang kena sakit lemah jantung ni memang daripada muda, daripada memang teringin nak kena sakit lemah jantung bila tua? Ada? Tak ada. Tapi ayat yang saya baca, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Kata Allah, setiap bencana yang menimpa di bumi satu dan yang menimpa kepada dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz, agar kamu tidak rasa terlalu, dia kata sungguhnya telah tertulis agar kamu tidak rasa terlalu bersedih hati terhadap apa yang telah berlaku, yang hilang daripada kamu, agar kamu tak rasa sesuatu yang hilang ni. Kalau saudara imam kita kehilangan anak marine accident, memang tak nakkan anak tu meninggal, tapi Allah Ta'ala nak gitu. Saya bacakan ayat ni tuan-tuan pada di Shah Alam. Kebetulan seorang ni dia ada anak sekitar 4 bulan lebih kurang. Anak lelaki 4 bulan, baru umur 4 bulan, tengah sedap mengagar main-main dengan dia. Tiba-tiba bangun pagi, anak yang 4 bulan ni dikejut tak bangun lagi, meninggal dunia. Jadi sampai dia jadi baru dah mengandung lama dah tuan. Satu lagi, satu Bilal yang ditahan di hospital Muar, kan sakit teruk. Tiba-tiba dia ni elok anak dia yang sihat tu meninggal. Anak yang sihat tu meninggal. Jadi dia kata, Ustaz, saya tak boleh terima sampai hari ni Ustaz. Saya tak boleh terima benda ni. Kenapa yang saya yang sakit ni tak? Saya kata Allah tak pernah kata yang sakit tu mati.
Tapi Allah kata kullu nafsin zaikatul maut. Yang hidup itu pasti akan mati. Kalau kita punya sahabat ayahnya meninggal dunia. Jadi bila kita lihat dalam bab-bab ini, tuan-tuan, Allah kata setiap bencana yang menimpa dirimu dan menimpa di bumi ni semuanya telah tertulis. Itu hebatnya soal rezeki. Kita duk fikir, saya pun duk fikir tuan, bila kuliah tak ada 3 bulan 4 bulan, macam saya adalah kerja kerajaan dapat gaji. Ada sahabat-sahabat saya di Batu Pahat yang jenis kerja mengajar betul-betul kuliah aja, memang kerja dia mengajar kuliah, tiba-tiba tak ada duit, tak ada kuliah 3 bulan 4 bulan, mana nak dapat duit. Tiba-tiba ada orang hantar bantuan, kita duduk termenung, ada orang kata hari ni kita menang, besok turun RM1.40, RM1.50 kan, tak turun-turun. Tiba-tiba musim Covid RM1.25. Tuan-tuan tak lupa, tak ingat kan? Saya punya sawit, tuan-tuan, biasanya 1,5 tan, 2 tan. Musim tu biasa 1 tan, 2 tan, 1 tan, 2 tan. Musim Covid 5 tan. Sebab soal rezeki ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala dah tahu. Dan apa yang berlaku di atas muka bumi ni, bila kita tahu benda yang sebegini, tuan-tuan, kita akan rasa lapang dada. Soal dunia ni, minta maaf cakap lah saya nak sebut, tuan-tuan, soal dunia ni sesusah mana pun soal dunia ni, dia masih lagi senang. Jadi saya musim yang hari tu anak saya accident, anak saya accident, bawa motor accident. Bila saya balik tahu rumah tu anak accident, Allahu Akbar. Tapi bila kita dah faham apa yang berlaku, semuanya telah ditentukan oleh Allah, kita ni kita tengoklah mana kesilapan kita. Bila dia ada kesilapan kita lihat balik kesilapan kita. Ini ketentuan Allah Ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Agar kamu, kata Allah, tidak rasa bersedih hati setelah apa yang berlaku tadi, supaya kita ni tak rasa bersedih hati. Ini Covid ni macam mana, Ustaz? Ketentuan Allah. Macam mana kita pula nak uji kita ni bertambah baik ataupun bertambah kita ni makin teruk. Senang sahaja Allah nak habiskan, tuan. Kalau dalam bab-bab soal ini kita tengok, saya pernah cerita kisah dalam surah Fil, kisah Abraha yang hebat gagah tu, ngaku hebat nak runtuhkan Kaabah, Allah utus burung ababil. Kabarnya tak besar mana pun. Kita tengok apa yang berlaku dulu, JE, Japanese Encephalitis B. Kita tengok pula wabak dan macam-macam. Manusia kembali tak kepada Allah? Jadi lebih baik ke ataupun manusia jadi statik macam tu? Iman dia jadi lebih kuat ke ataupun iman dia jadi lebih longgar tadi? Agar kamu tidak rasa bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu dan tidak rasa terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kamu, kerana tak lama. Yang diberi ni pun tak lama. Dia beri ni tak lama. Kadang-kadang kita dapat serodok sedap kan, tapi dia tak lama. Setahun demi setahun dia akan bertukar keadaan tu. Itu hak Allah Ta'ala. Dia boleh bagi, dia boleh ambil balik, dia boleh tarik balik segala nikmat-nikmat ni, tuan-tuan, dia boleh bagi balik. Dan terlalu gembira terhadap dia diberikan kepada kamu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah tak suka orang yang sombong. Mereka yang mengakukan diri dia tu hebat, dia konon hebat, konon kadang ni 2 juta lebih dah kena. Nak perang macam mana, nak lawan macam mana tu, sebenarnya tu kita kebal pun nak tembak, siapa tu nak tembak, tuan. Kalau kita tengok dalam bab itu punya hebatnya. Itu semalam saya kata, bila suatu hari Sayyidina Ali bersama Rasulullah tanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, siapakah makhluk Allah kat dunia ni yang paling kuat, paling gagah sekali, yang paling kuat, paling gagah? Ali kata makhluk Allah. Dalam kitab Bahrul Madhi jilid 18, makhluk Allah yang paling kuat, paling gagah ni, kata dia, ialah api. Kerana api ni dia boleh cairkan besi. Api ni cukup hebat, api ni kuat, kata dia. Kisah Nabi Adam diturunkan ke dunia, diminta kepada Allah nakkan api untuk keperluan masak. Ditanya, nak besar mana? Besar biji korma. Allah kata, kalau aku bagi kepada Adam ni api neraka besar biji korma, ranak sama sekali 7 petala langit, 7 petala bumi, habis sama sekali. Kalau begitu, bagilah kepada Adam, kata Jibril, api neraka sebesar separuh biji korma.
Kalau kepenankan permintaan Adam nakkan api neraka sebesar separuh biji kurma, kering air dua bumi ni kering dan takkan turun hujan di bumi ni walaupun setitis. Kalau gitu kasihlah kepada Adam api neraka ni sebesar zarah. Ni kalau tuan-tuan baca kitab-kitab lama dia lah. Besar zarah ni kasih Adam api neraka ni sebesar zarah. Allah kata pergi kamu ke neraka, ambil api neraka ni sebesar zarah, sebelum bawa turun ke dunia ni celup ke dalam 70 batang anak sungai. Setiap satu batang anak sungai celup 70 kali. Celup 70 kali. So celup angkat satu sungai 70 kali, 70 kali 70, 4,900 kali celupan. Bawa turun ke bumi, cari satu bukit batu yang kukuh, letakkan api neraka yang besar zarah tadi atas bukit tadi. Bila letak, hancur luluh bukit tadi. Ambil sepihan batu yang pecah tadi, kasih kepada Adam. Itu yang dikatakan api di dunia ni yang kita gunakan, yang kita guna buat masak ni. Yang kita guna buat masak ni asal dia begitu. Api yang kita guna buat masak dalam kitab Bahrul Mazi cerita bab itu tadi. Ambil api tadi kasih kepada Adam. Bayangkanlah Allah kata, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami jadikan isi neraka jahanam itu terdiri daripada jin dan manusia. Dalam ayat yang lain jadi umpan api neraka. Umpan ni kalau dia masuk, dia tak keluar lagi, dia duduk sampai bila. Kalau dijadikan umpan tu bagaimana? Ini cerita-cerita yang kita lihat dalam Al-Quran, kabaran Quran. Bawa turun kasih pada Adam, guna untuk masak. Nabi tanya lagi, ada tak makhluk Allah kat dunia ni yang lebih kuat daripada api? Ali kata ada, iaitu air, kerana air ni dia boleh padamkan api. Nabi tanya, ada lagi tak yang lebih kuat daripada air? Ali kata ada, iaitu awan, kerana awan yang bawa air hujan ni, bawa satu tempat turunkan hujan, bawa satu tempat turun hujan. Nabi tanya lagi, ada tak makhluk Allah kat dunia ni lebih kuat daripada awan? Ada. Siapa dia? Angin. Angin ni kuat ni, angin bawa awan ni tadi. Nabi tanya lagi, ada tak makhluk Allah kat dunia ni lebih kuat daripada angin? Ali kata ada, iaitu manusia. Kerana sekuat-kuat angin, angin tak pernah langgar titah perintah Allah. Angin tak pernah langgar titah perintah Allah ni, dia tak pernah langgar. Tapi selemah angin bergerak ni tuan, kita tak boleh maki angin. Kita duduk buat kerja ni, angin lalu tepuk kita tiup ni, kita tak boleh maki. Itu perintah Allah. Segala benda makhluk ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang takbir, bukan kita takbir. Alam ni, langit ni, bumi ni, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, dia berbunga, dia berbuah, tuan-tuan, semua bawah takbir Allah. Itu kita kena faham sebegitu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang, yang saya selalu pernah cakap lah dekat Baik Jauh, kita tengok orang berkahwin, lakinya kuruh kering dia, bini dekat 7,5 tan, kahwin dia, naik motor tu sengit. Sebab bukan manusia yang takbir. Yang takbir langit bumi ni Allah letakkan rasa suka dia kepada orang gemuk, maka dia kahwin dengan orang gemuk. Itu kita kena faham gitu. Kita ni ingat kita takbir. Bila kita nak, oleh kerana alam ni Allah Ta'ala takbir, kita nak ikut dia jadi baik, dia kena ikutlah arahan Allah, baru dia akan jadi baik. Tuan, macam tuan-tuan bawa kereta kan, ikut tuan-tuan pemandu, ikut kereta ke ikut pemandu tuan-tuan? Cuba tuan-tuan lepaskan bawa steering, lepas aja, apa jadi agak-agak? Ni kereta saya canggih Ustaz, bawa, cuba lepas steering, cuba lepas. Naik motor tu bawa kelajuan 120 kan, lepaskan handle, tengok tak ke meninggal celah pokok pisang. Jadi begitu, alam ni Allah Ta'ala takbir. Maka dia tanya, ada tak makhluk Allah Ta'ala kat dunia dia lebih kuat daripada angin? Dia kata manusia. Kerana angin dia tak langgar perintah Allah, tapi manusia langgar. Itu dia tak bagi makan yang tak dimakan, dia makan pula anjing. Ini sekarang ni musim arak pula. Allah kata, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kan keji tu. Allah kata arak ni benda yang tak elok, Tuhan yang takbir, langit kata gitu, tapi manusia langgar. Zaharal fasadu bima kasabat aydin nas. Kerana tangan-tangan manusia itu sendiri, tangan manusia yang menyebabkan ni dunia ni jadi rosak dan sebagainya, kerana tangan manusia. Maka Allah datangkan ujian ni supaya manusia kembali. Itu aja. Tapi bagaimana saya kata tadi, lepas Covid dengan sebelum Covid,
Ada orang beku, saya bimbang lepas Covid ni orang terus beku, tak pergi masjid. Tak pergi surau. Kan? Tak buat dengan sahabat tadi. Kan dia suruh kita bawa sejadah sendiri. Sejadah ni kalau tuan-tuan bawa, nanti akan satu masa tuan-tuan tak akan bawa sejadah. Cuba kita tukar, bawa apa yang Nabi bawa, kan, kain, kan, bawa tu biasa. Sampai bila-bila pun lepas tu nanti tuan-tuan akan bawa insya-Allah kain serban untuk buat alas sembahyang, kan. Kalau buat sejadah ni habis Covid, besok tak bawa lagi dah, kita tak pakai sunnah Nabi lagi dalam bab tu tadi. Maka dia tanya, ada tak makhluk Allah kat dunia lebih kuat daripada manusia? Dia kata ada. Apa dia? Ngantuk. Ngantuk tu kuat. Kadang-kadang macam kuatnya manusia, bila datang ngantuk, macam mana kuliah kuat pun kadang-kadang tertidur juga, kan. Ni bukan misal ya, kadang-kadang begitu. Ngantuk ni kuat, dan memang itu rezeki Allah Ta'ala bagi. Dalam ayat Quran, dalam ayat lain dia kata, kamilah yang menidurkan kamu pada waktu malam dan kami bangkitkan kamu pada waktu siang, dan kami mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Tak ada masa boleh lepas. Tadi dalam kuliah subuh saya baca tentang malam tadi dalam kuliah maghrib saya baca berkaitan dengan agama. Bila Nabi kata, baik agama kamu, kawan saya ada seorang, dia menjaga, dia sampai ke mall ni, dia catering, tuan-tuan. Popular dia Batu Pahat, dan memang dermawan, bukan promosi lah, memang dermawan. Sukaini nama. Tadi buat dengan saya, dia kena tipu berapa? 54,000 pun beli kereta. Kenapa jadi macam ni? Kan? Sebab orang hidup tidak ada agama. Yang mengikat manusia dengan agama tadi, ya bena Adam, in salaha dinukum salaha damukum walamukum salaha amalukum. Kalau baik agama kamu, kata Nabi, maka baiklah darah kamu, daging kamu, amal kamu juga baik. Tapi kalau agama kamu rosak, manusia diletak baik tak baiknya kepada agama. Tapi oleh kerana manusia langgar tadi, benda-benda yang kotor tadi dia makan, maka Allah Ta'ala timpa uji dengan bala tu supaya manusia kembali kepada ingat Allah Ta'ala. Bukan kerana Allah, kan, dia nak supaya kita balik kepada Allah Subhanahu Ta'ala tadi, tuan. Belum lagi jalan lagi. Dia tanya lagi, ada tak makhluk Allah kat dunia ni yang lebih kuat daripada ngantuk? Ali kata ada. Unsing ni kuat. Unsing kita yang biasa pergi masjid tak boleh pergi masjid, tuan-tuan. Dah macam-macam pula, tuan-tuan, keadaan. Yalah, tuan-tuan pun ada pengalaman, kan, macam mana nak pergi sembahyang Jumaat, dan macam mana nak pergi sembahyang ni dan sebagainya, tengok. Sebab kita memang dah biasa nak pergi masjid. Orang yang tak biasa, yang memang kaki warung, kan, dia risau tak pergi, tak apa, tak warung ni susah. Pasal dia dah memang biasa tempat di stand dia kat warung. Pasal kita ni dah minat, kan, kita dah minat kaki kita ni nak pergi masjid, pergi surau, tak dapat pergi, memang kita nak pergi juga, boleh, kan, apa syarat pun tak apalah, 3 kaki ke apa ke, semua basuh muka lah kena ambil tu, kan. Yang penting kita dapat pergi. Ini automatik sebab kita minat, naluri kita. Cuma alhamdulillah dah, tuan-tuan, bersyukur kita, berterima kasih kita, dari sebanyak-banyak umat manusia, kita ni jadi golongan yang suka nak pergi masjid, pergi surau. Suka nak pergi masjid, nak pergi surau. Allah Ta'ala pilih kita dari kalangan orang yang dikatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tanya lagi, ada tak makhluk Allah yang paling kuat daripada manusia ngantuk? Ada, iaitu runsing. Apa dia runsing ni, macam mana? Runsing, bila runsing orang tak boleh tidur. Bila runsing orang tak boleh tidur, terus pusing kepala, pusing tak boleh tidur juga. Pasal runsing, kan. Bila runsing, musim-musim kita Covid ni, kan, macam-macam keadaan. Kalau orang JPJ, wah, sama lah kaki tangan kerjaan, kan. Kalau macam tanya saya kata saya biasa je, kan. Tapi dalam bab-bab yang tertentu masih lagi runsing juga, risau. Maka Allah kata, Ali kata, ya Rasulullah, bukankah Allah kata, ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Apa pun ni, kalau kita ingat kepada Allah, kita banyak ingat Allah, hati kita ni akan jadi aman, hati kita akan jadi tentram. Berdasarkan ayat yang menimpa tadi, tuan-tuan, yang menimpa tadi. Apa yang menimpa kepada kamu, yang menimpa di bumi ni, kata Allah, semuanya telah tertulis dah di dalam kitab Lauh Mahfuz. Agar kita tak rasa terlalu rasa sedih sangat, kan, orang ni meninggal, orang ni sakit, orang ni dan sebagainya. Ini ketentuan Allah.
Cuma kita ambil lah pengajaran, jangan ramai banyak orang mati makin kita gitu wajah makin tak berubah. Sebab itu saya kata hidup ini saya terang hatan. Adik saya bila meninggal lagi tu, bila meninggal siap ke bumi, malam tu saya tidur. Malam tu tidur dalam tidur tu mimpi kedua-dua adik-beradik saya meninggal, abang saya dengan adik saya. Mimpi. Bila mimpi tu mula-mula jumpa adik saya. Macam mana? Saya ringkas cerita lah dalam macam berdialog. Dia kata aku meninggal ni, kata dia, aku ni meninggal, aku telah diuji dengan sakit yang agak berat, kanser ni. Aku diuji kanser. Masuk sini kan, bila dia naik dia sampai dalam, masuk sampai ke otak je, kuman bila masuk otak koma tak sedar. Siapa pun tak boleh nak buat apa lagi, tunggu aja lah. Sari. Dia kata aku diuji dengan sakit 7 tahun 8 tahun mungkin sakit sebegitu. Mudah-mudahan sakit itu menjadi kifarah dosa aku, kata dia. Lepas tu dia sambung lagi mimpi, jumpa pula abang saya. Aku meninggal ni, kata dia, aku telah diuji dengan sakit, makna kena serangan ni, dan isteri aku diuji dengan sakit begini. Aku meninggal, mudah-mudahan benda yang berat ini dia menjadi kifarah dosa bagi aku. Tapi kalau kau sekarang ni meninggal, kata dia, aku nak tanya kau, apa kifarah dosa kau yang nak apakan dosa kau? Kau ni ustaz, aku bukan ustaz. Termenung sekejap tuan-tuan. Dalam bab-bab itu kita duduk ambil itibar pengajaran. Allahu Akbar. Apa benda yang menghapuskan dosa-dosa kita tadi? Sikit sambung sikit ke? Lama tak kudah. Kita masuk kepada hadis Nabi sikit, tuan. Wahai sekian manusia, kata Nabi, sejauh mana engkau cenderung kepada dunia dan sejauh mana engkau cenderung kepada mencintai aku, maka sekadar itu dah darjatmu di sisi aku. Sejauh mana kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang oleh kerana kesibukan kita menjalani kehidupan di dunia, kita lupa tujuan kita datang. Saya minta maaf lah, kadang-kadang kita terlupa tujuan sebenar kita datang. Apa pun, tuan-tuan, ingat, berdasarkan kepada ayat Quran, ada 3 tujuan besar kita datang. Satu, lau anzalna, Allah kata, yang pertama, bila malaikat tanya Allah, nak buat apa buat manusia ni? Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia sebagai khalifah. Apa dia khalifah? Kata Yusuf Qaradawi, aqamatid din wa siyasatid dunyabi. Kena tegakkan agama, takbir dunia ni dengan agama. Sebab dunia ni Allah punya, ikut agama, peraturan, hukum, hakam agama. Itu nombor 1. Yang kedua, Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak beribadat. Itu nombor 2, nak ibadat. Jangan lupa bahawa Allah datang ke kita nak beribadat tadi. Jadi musim-musim ni nak dekat ni korban, tuan-tuan, dah ada standby dah. Banyak tempat saya pergi macam hilang mood dah. Dah ada hilang mood korban ni macam mana, tuan? Berusaha dah. Sebab dalam kitab, kalau kitab yang lain kita buka, dia punya galakkan, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah, disuruh semayang, disuruh buat ibadat korban. Nak dekat korban ni, anda dekat korban ni, dah sepatut dah kita dah mula standby. Jangan ni tak boleh lah, ramai-ramai kumpul tak boleh, baik tak payah buat, sayang gitu kan. Tu jadi memang Allah datang ke kita nak beribadat. Yang kedua. Yang ketiga, Allah kata, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Untuk selesaikan segala amanah. Kalau tuan-tuan ada amanah, puan-puan ada amanah, saya jadi ustaz pun ada amanah, semua ada amanah. Masa kat dunia ni selesaikan segala amanah ni. Semua amanah kita selesaikan. So rezeki itu kurniaan Allah. Tak masa-masa dapat 1000 lebih itu kan, tak masa-masa dapat. Tu dah model rezeki, tuan-tuan. Tak masa-masa rezeki dapat, kita dapat rezeki dah. Untuk itu nak selesaikan segala amanah. 3 tujuan. Tapi apa yang Allah ajarkan kepada kita, manusia ni oleh kerana dia sangat-sangat kejar harta, dia terlupa tujuan dia. Dasar ayat Quran,
inna a'tayna kal kausar, dan berdasarkan ayat Quran, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lam. Saling berbangga banyaknya harta, saling bangga banyaknya anak keturunan, kata Allah, telah melekakan engkau. Kita cari harta, kita bangga dengan anak keturunan, pangkat jawatan, akhirnya telah melekakan kita. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk liang kubur. Kerja pagi petang, pagi petang, pagi petang untuk bangga, nak tunjuk orang kita ni kaya, harta kita banyak, pangkat kita besar, kereta kita besar, sampai-sampai telah melekakan engkau. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk liang kubur. Kan? Kalau tak duduk majlis ilmu macam ni, kita jadi tepu begitu, tuan-tuan. Dan sejauh itulah dia kata, engkau cinta kepadaku, maka sekadar itulah, rupanya begitu. Kata Allah, kata Nabi, sejauh mana kau cenderung kepada dunia, jauh mana kau sayang kepada dunia, dan sejauh mana kau sayang kepada akhirat, sebegitu darajat engkau. Darjat kita ni begitulah. Jadi rasa-rasanya boleh congak-congak lah darjat kita di sisi Allah ni, kita boleh agak-agak atau macam mana tak? Cenderung dunia kuat ke akhirat kuat? Macam saya pernah cakap sini lah, kalau dalam botol ni air dia penuh, maka udara dia sedikit. Tapi kalau dalam botol ni air dia sedikit, udara dia banyak. Faham? Kalau dalam diri kita ni banyak sangat cinta akhirat, maka dunia jadi sikit. Kalau banyak sangat cinta kepada dunia, maka akhirat akan jadi sikit. Sebab tu kita tak ambil kisah musim korban. Alah tahun depan boleh buat. Setengah orang begitulah yang saya jumpa dalam respon yang baru-baru ni. Kalau yang hari ni tahun lepas tu buat korban ni, saya ingat ramai orang awal-awal dah mula tempah. Sekarang ni, sampai sekarang ni seekor saya sembelih ni belum ada lagi yang nak masuk nama ke. Setakat hari ni belum ada lagi nak masuk nama. Kan, wallah alam lah, kita tunggu lagi 2-3 minggu mungkin ramai kan. Tapi sebegitulah banyak tempat-tempat yang saya tengok begitu kan. Maka sebegitulah darjat engkau di sisi aku, kata Allah. Kerana sesungguhnya aku tidak campur antara cinta kepadaku dengan cinta kepada dunia dalam hati seorang selama-lama. Tak akan berlaku cinta dunia dengan cinta akhirat ni sama banyak, tak akan berlaku. Kalau dunia lebih, akhirat akan jadi sedikit. Kalau akhirat lebih, dunia akan jadi sedikit. Wahai manusia, sikit lagi 2 minit. Jauhilah sekalian maksiat. Jangan buat maksiat. Jangan buat dosa kepada Allah. Kerana Allah ni baik, tuan. Kalau semalam saya sebut dengan orang, setiap minit nikmat yang Allah bagi kepada kita ni tak pernah terhenti. Baiknya Tuhan kita ni. Baiknya Tuhan kita, tuan-tuan. Baik sangat Tuhan kita, tuan. Kalau tuan-tuan duduk dengan saya bagi pukul 7 saya bagi RM10. Pukul 7 2 minit saya bagi lagi RM5. Pukul 8 saya bagi RM50. Pukul 10 kan saya bagi RM20. Pukul 11 kan saya bagi RM100. Tuan-tuan akan kata, ustaz ni dermawan betul. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, tuan, udara tiap-tiap minit, tuan-tuan. Sedut. Lepas sedapnya dapat mendengar, melihat, berjalan, berlari. Betapa sedapnya nikmat. Baiknya Tuhan kita. Maka semayang yang 5 minit tadi, tuan-tuan, sebagai tanda kita rasa berterima kasih kepada Tuhan kita tadi. Jauhlah maksiat, maka engkau akan mengenali aku, dan berlaparlah supaya engkau dapat melihat aku. Belajar berpuasa dan beribadatlah semata-mata kerana aku, kerana Allah, bukan kerana manusia, supaya engkau sampai kepadaku, dan sucikanlah amalanmu dari segala macam bentuk riak. Riak ni kena buang. Perasaan riak nak nunjuk-nunjuk kepada orang ni kena buang. Aku pakaikan engkau dengan cintaku, dan lapangkanlah waktumu untuk mengingatiku. Lapangkan sikit masa kita nak ingat kepada Allah Ta'ala. Daripada tempoh masa 24 jam kita semayang, dalam bab puasa Allah tak sebut, dalam bab haji Allah tak sebut, dalam bab zakat Allah tak sebut, apa lagi tak sebut. Tapi dalam bab semayang Allah sebut direct, wa aqimus solata li zikri. Diri semayang ni kata Allah nak ingat aku. Apa pun, tuan-tuan, kalau kita semahyang, kita berdiri semahyang ni, nak dapat khusyuk bukan senang, tuan-tuan. Sebab itu dinyanyi, orang yang masuk khusyuk dan semahyang ni masuk syurga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina anil mu'ridun, kan? Syurga. Tapi apa pun, macam mana pun, tuan-tuan, kaedahnya bila kita diri semahyang, kadang-kadang dia lari. Nama manusia tengok diri gol lepas sebelah rumah.
alamak, Johor pula. Hilang. Tapi macam mana pun dia kena kembali. Sebab kita ingat bila kita, aku semayang ni nak ingat Tuhan. Aku semayang ni nak ingat Tuhan. Dalam bab puasa tak sebut dalam bab haji, tapi dalam bab semayang Allah sebut wa aqimus solata li zikri. Tu satu tadi. Nescaya aku mengingatimu pula dan menempatkan engkau di sisi para malaikatku. Wahai manusia, jika dalam hatimu ada selain daripada Allah. Kalau hati kita ni ada selain daripada Allah, maka kita akan mengharap sesuatu yang selain dari Allah. Ini manusia kan. Kalau dalam hati kita ni Allah, saya pastikan badan saya sihat, ambil semayang, saya jaga kebersihan, saya berdoa, ya Allah selamatkanlah aku daripada wabak penyakit ni. Allah kan, kita berdoa minta kepada Allah, insya-Allah selamat. Kalau kena juga, itu dah ketentuan Allah. Kita pergi masjid, semua ambil semayang dalam keadaan berwuduk, siap bersih, masuk masjid dan sebagainya kan, kita buat penjarakan. Kalau nak kena, itu dah ketentuan Allah. Nak buat macam mana? Macam saya kata tadi, anak saya aksiden, nak buat macam mana? Pergi semayang, saya kata jangan pergi masjid, mayang dekat surau sahaja mayang kat surau sahaja. Mayang Zuhur, saya dapat pergi masjid, dia pergi kat surau, pergi mayang surau aja. Jangan pergi masjid. Budak dah biasa sekolah tahfiz nak pergi masjid, nak pergi juga, balik aksiden, bang, aduh mak, habis nak buat macam mana? Tapi itu dia, kita balik pangkat ayat. Memang Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sikit lagi tak habis juga. Sampai bilakah engkau berkata Allah Maha Tinggi tetapi engkau takut kepada selain daripadanya? Seandainya engkau tahu sebenarnya, maka tidaklah engkau gelisah disebabkan yang selain daripada Allah. Tidak ada senjang lidahmu daripada dia menyebut nama Allah. Hujung sekali saya baca tuan-tuan, kalaulah kamu cinta pengabdian kepadaku sebagaimana kamu cinta dunia, nescaya aku muliakan kamu sebagai kemuliaan yang dimurkai oleh para rasul. Oleh itu kata Nabi, jangan kamu penuhi hatimu dengan cinta akan dunia, kerana sesungguhnya cinta dunia ini akan hilang hanya sekejap mata sahaja. Betul tak tuan? Betul tak? Betul. Adik saya meninggal tuan, tinggal rumah, tinggal kereta, 3 minit aja. Tak boleh nafas, 3 minit habis semua sekali. Mana milik kita? Maka Nabi kata, jangan kamu penuhi hatimu ni penuh dengan dunia, cinta ni, kerana dunia, cinta akan dunia ni akan hilang hanya sekejap mata sahaja. Kita mati 3 minit, habis duit-duit kita, hak kita semua sekali bertukar milik. Ini pesanan Nabi tuan-tuan. Dia mungkin dalam bentuk tazkirah lah, tazkirah, peringatan. Sebab kita tak boleh kuliah panjang, maka saya buka dalam bab-bab tazkirah. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu tuan-tuan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negara kita selamat daripada malapetaka yang begini, bala-bala yang sebegini tuan-tuan, dan tuan-tuan pun selamat. Allah tetapkan iman kita semua menghadapi segala ujian, kesusahan, kepayahan ini dengan perkara-perkara yang baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna بالتقوى وجملنا بالعافية يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.